السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي الكريم والصحابة الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين أكرمنا ويا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu pada malam ini dan kita masih lagi bicarakan buku kecil 40 hadis Nabi SAW memberi peringatan kepada umatnya. Sampai hadis ke berapa dah? Hadis berapa je? Hadis ke? Hadis berapa je? Musyad 28. Kita sampai pada hadis ke Musyad 28 insya-Allah. Hari kita masuk 29 ini. Hari ini 29. Ya. Baik, peringatan ke-23. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani daripada sanad Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala ibadan ikhtasahum bihawaijin nas yafza'un nasu ilaihim fi hawaijihim ulaika humul aminuna min adzabillahi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, inna lillahi ta'ala ibadan, bahawasanya bagi Allah Ta'ala itu ada beberapa hamba, ikhtasahum bihawaijin nas, yang sudah dikhaskan mereka itu untuk menunaikan hajat-hajat manusia. Yafza'un nasu ilaihim fi hawaijihim, yang mana manusia pergi bertemu dengan mereka untuk menunaikan ataupun melunaskan hajat-hajat mereka. Ulaika humul aminuna min azabillah, mereka inilah orang yang sejahtera daripada azab Allah Subhanahu wa taala, atau kama qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ingatan dan makluman kepada umatnya bahawa terdapat di kalangan mereka yang sentiasa kehadapan dalam membantu umat. Di kalangan kita, masyarakat kita, kalau Malaysia ni terkenal lah kelompok-kelompok NGO yang selalu membantu saudara-saudara kita yang jauh ataupun yang dekat. Ada saja bencana alam ataupun nampak saja orang susah, kita akan bersegera membantu. Itu sikap kita. Orang Melayu Islam ni antara orang yang sangat tertarik hati mereka untuk membantu manusia lain. Dalam masa yang sama, Nabi SAW memberi ingatan atau memberi khabar kepada kita, memang ada di kalangan hamba Allah yang memang macam tu. Dia tak boleh tengok orang susah, dia mesti nak tolong orang tu. Dia bukan sekadar simpati, kadang-kadang sampai empati, sampai dia rasa merasai kesusahan yang dialami oleh mereka. Sama seperti mana yang kita lihat sekarang di bumi Gaza, apa yang telah dibuat oleh negara haram Yahudi tersebut, kita dapat lihat susahnya mereka itu. Walaupun kita kat sini senang lenang, kita terasa susahnya. Terasa susahnya mereka nak tidur malam tak lena. Makan pun payah. Yang terbaru saya nampak ada yang mengatakan mereka hanya minum air limpah, air acak tu, air yang kotor diminum. Ada video mengatakan air tu dikata rasa macam madu. Tak tahulah betul ke ataupun dia perli, tapi nak katanya keajaiban lah kepada mereka. Maka ada di kalangan mereka ni orang macam tu yang Allah pilih untuk bantu. Ada NGO yang duduk di sana, ada yang NGO tak sabar-sabar nak masuk Gaza, tapi tidak dibenarkan masuk dan sebagainya lah.
Maka ada golongan kelompok-kelompok macam tu. Dalam banyak hadis yang lain, baginda Nabi SAW turut menyatakan bagaimana dengan melepaskan sesuatu kesusahan seseorang di dunia. Kita bantu orang susah, dia ada masalah keuangan contohnya. Dia ada masalah apa-apa saja, kita bantu dia untuk bebaskan dia daripada masalah tersebut. Anak nak masuk asrama, nak masuk universiti, duit tak cukup. Dia kata, Haji boleh pinjam tak saya RM500, anak saya nak sambung belajar. Susah hati saya ni. Kita pun ambil duit 500 bagi kat dia. Ataupun 100 kita bagi kat dia. Beban dia bebas sikit. Maka Nabi SAW menyatakan bahawa Allah akan melepaskan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Ni Nabi SAW janjikan kepada manusia yang suka bantu orang lain. Ganjaran yang besar dijanjikan oleh baginda Nabi SAW dengan menyatakan humul aminuna min azabillah. Mereka akan aman daripada azab Allah. Maksudnya mereka tidak akan dapat masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni orang-orang yang suka membantu manusia lain. Ayuhlah kita istiqamah membantu saudara kita dengan sabar dan dengan ikhlas. Itu paling penting sekali lah. Hadis ke-24. Riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Inna min akbaril kabair an yal'ana ar-rajul walidayhi. Bahawasanya setengah daripada dosa-dosa besar itu bahawa melaknat seseorang kedua ibu bapanya. Nabi kata inna min akbaril kabair ay yal'ana ar-rajul walidayhi. Sebesar-besar setengah daripada dosa besar itu iaitu melaknat seseorang kedua ibu bapanya. Qila ya Rasulullah, maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi? Bagaimana seseorang tu boleh melaknat kedua ibu bapanya? Maka sahabat bertanya. Sebab jarang orang menyumpah melaknat mak bapak sendiri ni. Tak ada tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala yang begitu. Maka jawab baginda Rasul, yasubbu ar-rajul abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummah. Memaki seseorang kepada bapa seseorang. Kita khabar kawan kita punya bapa, kepala bapa engkau contohlah. Tokmu kita kata, contohlah. Kalau tempat saya tokmu lah. Kepala bapakmu tu biasalah. Ada orang kata ni biasa, tapi ni tak biasa tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala istilah yang kasar. Kepala bapak ni kasar. Istilah yang sangat kasar, tak boleh buat gitu. Bila mana orang sebut macam tu, dan orang tu akan sebut balik pada kita, kepala bapak hang juga. Macam cerita labu-labi. Ini kepala bapak engkau, ni kepala bapak aku. Kalau berani pijak, dia kata. Hampir Ramli pun pijak. Pijak. Ramli kan berani nak. Hero semua dia. Nak. Maka tak boleh. Kita menyumpah seranah mak bapak orang lain, tak boleh. Yang dululah. Zaman-zaman budak-budak, dia kata, mak kau hijau. Contoh, dia kata, mak kau hijau. Yang ni pun jawab, mak kau pun hijau. Dia kata. Masing-masing menyumpah. Dia tak sumpah mak dia. Tapi disebabkan dia menyumpah mak orang lain, dia sumpah bapak orang lain, orang itu sumpah bapak dia pula. Maka itu maknanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sebesar setengah daripada dosa-dosa besar kita melaknat mak bapak kita sendiri. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang itu membalas makian dengan memaki bapa dan ibunya pula. Jadi cuba jagalah kalam kita, jangan duk sumpah seranah mak bapak orang lain. Ada setengah tempat dia panggil istilah anak haram. Anak haram, betul dia kata. Anak haram saya kata ni kasar ni. Tempat saya ni biasa ustaz. Tak boleh. Biasakan yang betul, betulkan biasa. Ni kita biasakan benda tak betul, ni tak betul lah. Anak haram ni istilah qazaf, menyumpah ataupun menafikan nasab seseorang daripada bapa dia. Maka itu fitnah. Tak boleh tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala kita bersikap macam tu. Ni anak haram ni sebut juga anak haram, pacerah lah. Tak jadi kerja macam tu. Pengajaran pada hadis Nabi SAW. Rasulullah memberi ingatan kepada umatnya mengenai akhlak sesama manusia dengan tidak saling mencela ayah dan ibu orang lain. Perbuatan mencela ayah dan ibu orang akan menyebabkan orang itu juga akan turut melakukan perkara yang sama pada ibu dan ayah kita. Kerana ini penting kerana sikap menyumpah seranah dengan menyebut-nyebut tentang orang tua adalah satu sikap yang tercela dan dilarang dalam agama bagi menjaga maruah kedua ibu bapa. Tak boleh. Kita gabar gitu pada mak ayah orang lain.
Setengah tempat dalam negara kita menyumpah dengan menyebut perkataan-perkataan kotor dan lucah telah menjadi satu kebiasaan. Maka betulkan yang biasa, biasakanlah yang betul. Jadi dalam mari masjid ni tak ada lah kot yang duk nyumpah orang lain. Kalau ada, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kata Rasulullah, ini salah satu daripada dosa-dosa besar. Yang kita buat, yang kita rasa biasa-biasa rupa-rupanya, dosa besar yang kita lah buat, kena taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Hadis yang ke-25. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada sanad Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'ah li arba'in. Dinikahi seorang perempuan kerana 4 perkara. Termasuk juga orang lelaki. Kalau kita nak cari menantu perempuan, ini. Nak cari bakal isteri, ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga nak cari bakal suami, ni Nabi tunjuk sebagai panduan kepada kita. Dinikahi seorang perempuan dengan sebab 4. Limaliha, kerana harta dia. Orang kaya, mak dia jutawan, ayah dia jutawan. Kita kata kalau nikah dengan dia, confirm aku dapat tempias jutawan juga. Dia nak kena harta. Sebab orang akan pandang harta. Muka pecah pitu pun tak apa. Tapi harta banyak, puas hati dia kata. Nah, contoh. Walihasabiha, dan kerana keturunan dia. Ni keturunan raja. Ni keturunan raja bersiung. Ni raja tu, raja ni, macam-macam. Keturunan yang mulia. Sekurang-kurangnya kalau aku kahwin dengan dia, dapat tempias keturunan tu dapat pada aku. Contoh. Walidiniha, walijamaliha, kerana kecantikannya. Nombor 3 ni paling popular lah. Kerana cantik dia. Sebab dia kata kalau tak cantik, tak ada selera Ustaz. Tak handsome, tak ada selera saya. Mesti cari yang cantik, mesti cari yang handsome. Contoh. Tapi kata Nabi SAW, walidiniha, dan kerana agamanya. Tengok Nabi susun. Yang pertama kerana harta. Sebab memang manusia suka pada harta. Walihasabiha, kerana pangkat ataupun keturunan dia. Mesti manusia suka juga keturunan. Nak keturunan yang mulia, yang baik-baik, contohnya. Walijamaliha, kecantikan. Nabi letak nombor 4. Walidiniha, kerana agama. Walaupun Nabi letak nombor 4, Nabi kata fasfar bidzatid din. Tetapi hendaklah kamu cari yang beragama, taribat yadaka. Pasti kamu akan bahagia. Nak cari bakal menanti kita nanti, tuan-tuan sekalian, kalau yang ada lagi lah, anak macam saya ni ada lagi ramai, tak kahwin lagi. Tak kahwin seorang lagi pun anak, kecil-kecil lagi. Maka kita kena pilih perkara yang disebut sebagai agama, itu sangat penting. Walaupun mungkin dia harta kurang. Kereta pun kereta biasa je. Pangkat pun biasa-biasa je. Keturunan pun biasa-biasa je. Tak ada keturunan raja, tak ada, keturunan biasa. Tetapi agamanya bagus. Semayangnya jaga, auratnya jaga, akhlaknya jaga, perangainya jaga. Yang ni kita kena pilih. Tapi sebab ramai orang sekarang ni dipentingkan harta. Kalau yang mari meminang atau memerisik anak dia, ditanya dulu kereta apa dia pakai. Viva. Viva tak salah. Makcik pun kancil. Takkan menantu Viva. Kurang-kurangnya Proton kata dia. Nak Proton. Nak lebih. Tak nak yang kurang pada dia. Tak nak yang kurang. Contohlah. Macam di kampung saya tu, dia nak sangat bakal menantunya kontraktor. Nak kontraktor. Dia ingat kontraktor ni banyak projek sokmon. Akhirnya datang sungguh kontraktor. Dia mengaku kontraktor. Rupanya kontrak je. Kerja kontrak je. Bukan kontraktor. Kena tipu tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala hidup-hidup. Jadi pilih yang ada agama. Tanya bakal menantu kita tu, kamu semayang tak? Yuk. Semayang makcik. Berapa kali sehari? Biasanya, kalau bunyi biasanya tu, nampak benar tak semayang tak? Dia kena sebut 5 kali sehari. Dengan jelas dan terang. Tak ada taraduk dah. Okey, subuh makcik nak tanya berapa rakaat subuh? Saya biasa buat 3 makcik. 3 confirm tak semayang. Allah SWT. Tak semayang kita. Ini masalah. Kena jaga yang tu. Kena tengok. Yuk, Quran boleh baca? Boleh. Berapa juzuk Al-Quran ada? Quran ni banyak juzuk lah makcik, dia kata. Saya pun tak ingat. Mungkin 30, 40. 30, 40 kata dia. Jahil tukir agama ni. Dia bagus perangai. Tapi bab ni dia fail. Adakah kita nak tolak terus? Tak. Kamu pergi belajar dulu. Cari ustaz-ustaz belajar. Dah pandai sikit, mari jumpa makcik balik. Baru boleh merisik anak makcik. Kita risau kalau kita serahkan anak perempuan kita kepada laki-laki yang agama dia tidak terjaga. Semayang pun tak.
Macam mana nak didik anak perempuan kita supaya sembahyang? Baca Quran tak reti. Macam mana nak ajar anak kita baca Quran? Paling kurang, dia boleh baca. Kalau sangkut-sangkut pun, dia mampu baca Quran. Kalau tak sembahyang secara macam orang yang alim sembahyang, dia boleh sembahyang, dia tahu Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat. Dia boleh sebut kunut dalam subuh saja. Kawan tanya, kunut waktu bila? Banyak makcik. Saya baca hari-hari sejak Israel serang. Itu lain. Itu kunut nazilah. Betul lah dia tu. Mana dia ada keilmuan juga dalam bab ni. Tapi dalam bab agama kena. Termasuk menantu perempuan kita. Tengok perangai macam mana. Orang dulu-dulu bagus. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, dia perhati betul. Bukan sekadar kecantikan luaran, tapi cantikan dalaman dia pandang juga dari sudut akhlak, syahsiah dan sebagainya. Rasulullah memberi ingatan kepada umatnya kaedah dalam mencari pasangan hidup. Kerana mencari pasangan itu adalah fitrah setiap manusia yang normal. Ni fitrah. Nabi kata, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati. Siapa yang tak suka sunnah aku, nikah itu, falaisa minni, bukan daripada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam ni yang tak suka kahwin, Nabi kata bukan umatku. Kecuali kenapa haji tak kahwin? Saya tak sanggup dah Ustaz. 8 orang dah, cerai belaka dah. Saya terajang belaka semua. Contohnya, tak wajib. Kalau kita belajar fiqh munakahat, fiqh munakahat, fiqh nikah kahwin, hukum nikah ada 5. Ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada harus. Bukan wajib belaka, dia ada hukum haram juga. Macam mana haram? Kalau dia menikah dengan isteri dia, mesti dia akan dera isteri dia, maka haram nikah. Ataupun kalau dia menikah, dia tak mampu bagi nafkah, zahir dan batin, tak boleh bagi. Contoh, ini haram nikah. Ada yang wajib dan sebagainya lah. Banyak perkara tuan-tuan boleh rujuk dalam bab fiqh munakahat. Nikah adalah sunnah Nabi SAW. Dan sesiapa yang tidak suka pada sunnah baginda, bukanlah mereka itu dari kalangan umat Nabi SAW. Naluri manusia yang normal akan memilih. Naluri manusia akan memilih untuk mencari pasangan yang kaya. Ikan cari yang kaya, keturunan yang hebat serta cantik. Namun baginda Nabi SAW menegaskan, pilihlah yang ada agama. Ada agama ni bukan awak agama apa, Islam. Ni agama bukan. Dari sudut dia pengamalan kepada agama itu, iaitu yang patuh dan taat segala perintah dan larangan Allah. Itu sebab ada orang tanya, Ustaz, seorang wanita bertanya seorang tok guru, dia kata, saya nak cari bakal suami. Nak cari kat mana wahai kiai? Kata kiai, kamu pergilah subuh. Pergi subuh, tengok dekat masjid. Carilah kat sana pasangan kamu. Dia pun pergilah, semangat pergi nak cari pasangan. Dan sekali balik-balik jumpa dengan muka yang moyok. Dia kata, saya dah pergi kiai, tapi semuanya RTM belaka, rancangan tunggu mati belaka. Tak ada yang sebaya saya. Yang muda tak mari masjid, yang tua-tua yang mari masjid. Tak jadi, macam Allah SWT. Jadi anak-anak muda sekalian yang terasa masih muda, nak cari isteri yang salihah, menjadi suami yang salih, kena mari ke masjid. Nak rajin mari ke masjid. Peringatan ke-26. Ada riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, thalathun, ada 3 perkara. Man kunna fihi wajada halawatal iman. Yang barang siapa ada padanya 3 perkara itu, akan dapatlah merasai halawah kemanisan iman. Ayyakunallaha wa rasuluh, bahawasanya Allah dan Rasulnya lebih dicintai, ahabba ilaihi, lebih dicintai padanya, mimma siwahuma, selain daripada benda yang lain. Dia kasih sayang kepada Allah dan Rasul lebih daripada benda lain, seperti mana sayangnya para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, bahawa kasihnya dia kepada seseorang tidak dia kasih kecuali kerana Allah. Dia sayang pada kawan dia sayang pada isteri, sayang pada suami, sayang pada anak menantu sebab Allah. Kalau kita sayang sebab lain, kita akan double standard antara menantu menanti kita. Menantu gaji besar kita sayang, menantu gaji kecil tak sayang. Kawan kita yang gaji besar, pangkat besar, kita hormat. Pangkat kecil kita pandang sebelah mata. Buat kenduri kendara, kalau yang mari tu VVIP, dia sambut Masya Allah, Tabarakallah. Tapi kalau kawan dia dijemput juga kawan yang susah mari, dia pandang makan. Tapi kalau kawan betul-betul yang standard dia,
Dia akan layang betul-betul. Bukan macam tu. Kita nak cari cinta kepada seseorang, cintalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Suka kepada seorang dengan sebab pangkat, pangkat dia tidak selama-lamanya ada, akan hilang. Sayang dengan sebab harta, harta dia akan habis. Sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebab ada orang sanggup mati kerana mempertahankan saudaranya. Wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allah kama yakrahu an yulqa fin nar. Bahawasanya benci dia untuk kembali kepada kekufuran selepas dilepaskannya oleh Allah, sebagaimana dia benci bahawa dia dicampak dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak suka pada kembali kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, tiga perkara ni kalau ada salah satunya ataupun ketiga-tiganya dalam diri kita, kita akan dapat rasa manisnya iman. Manisnya iman ni bukan manis macam madu, macam manis macam gula putih, gula nano, stevia, tak. Manisnya iman ini kita dapat rasai, kita lihat depan mata kita sekarang. Apa yang berlaku di Gaza, apa yang berlaku di Palestin, yang kita dapat lihat kemanisan iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai bila mana orang kesiankan penduduk Gaza, dia pula kesiankan kita. Dia kata kami tahu jalan untuk kami temu syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kalian masih lagi terkontang-kanting mencari jalan untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita nampak dia susah, tuan-tuan sekalian. Betul lah mereka tengah susah. Tapi hakikatnya keimanan mereka kepada Allah. Tengok tentera Al-Qassam. Waktu senggang mereka penuhi dengan baca Quran. Sama seperti mana dibuat oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi, dia kalau berperang, contoh dalam peperangan untuk membebaskan Al-Aqsa, ada riwayat mengatakan, start je perang di Gendang ataupun di Palu, dia start buka kitab Al-Muwatta, Al-Imam Malik. Kitab Muwatta. Sehari sekali dia akan baca hadis daripada kitab Al-Muwatta. Sepanjang peperangan ada masa dia untuk baca kitab Al-Muwatta, menghadap Tuan Guru. Habis kitab Muwatta, boleh tawan Masjidil Aqsa. Ni kehebatan yang ada pada mereka. Halawah kemanisan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni payahlah kita tuan sekalian. Tak payah. Terutama yang bercakap ni lah. Nak cerita bab ni benda yang sangat payah melibatkan kemanisan iman. Sebab kadang-kadang kita mudah tergoda dengan benda dunia sampai kita tinggalkan apa sepatutnya kita lakukan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberi ingatan kepada umat baginda tentang tiga perkara yang membolehkan seseorang itu mendapat kemanisan iman. Mencintai Allah dan Rasul melebihi cinta mereka kepada benda lain. Bukan sesuatu yang mudah kerana godaan kebendaan tersebut perlu dikikis dan mengembalikan kecintaan hanya kepada Allah dan Rasul. Tengok peristiwa tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar yang kita belajar kisah hijrah Nabi, kisah perjuangan Rasulullah. Antara sahabat yang kuat kena pukul walaupun dia ni seorang orang besar Mekah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kalau yang kena pukul itu Bilal ibn Rabah, orang kenal dia hamba. Kalau kena pukul itu namanya Ammar bin Yasir dan Sumayyah, orang kenal dia hamba. Tapi Abu Bakar As-Siddiq kena pukul sampai pingsan. Mempertahankan tubuh Rasulullah, kena pukul. Bila dia jaga daripada pingsan dia, nombor satu dia tanya, Aina Rasulullah? Mana Rasulullah? Orang kata ada, Nabi ada kat Umar Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Aku tak percaya. Bawa aku, papa aku pergi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat tengok Rasulullah, baru dia nak makan. Kalau tak dapat tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak makan. Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala wa ardah, yang disebut sebagai amin umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling amanah daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Uhud, pipi Rasulullah ni ditusuk dengan baju besi, topeng besi Nabi pecah. Maka tertusuk di tubuh ataupun di wajah Rasulullah. Nak cabut pakai tangan tak boleh sebab dalam. Maka Sayyidina Abi Ubaidah Al-Jarrah, Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah, dia gigit guna gigi dia. Sekali gigit keluarkan sebatang besi, gigi dia patah sebatang.
Dia sanggup menggadaikan gigi dia untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talhah ibn Ubaidillah, seorang yang syahid, yang Nabi kata seorang yang syahid tapi masih lagi berjalan, hidup. Dia menerima tusukan, lebih 70 tusukan di belakang dia. Tuan-tuan bayangkan perang Uhud, sahabat ni jadi benteng hidup untuk Rasulullah, termasuk Talhah bin Ubaidillah. Mana saja Nabi dah pergi, dia akan jadi pembenteng Rasulullah. Sampai ada riwayat mengatakan, kami mengira di belakang tubuh Talhah bin Ubaidillah ini tak kurang daripada 70 kesan tusukan. Yang paling besar boleh masuk tangan dalam luka dia. Dan Nabi SAW dengan mukjizat Rasulullah, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meredakan kesakitan Talhah bin Ubaidillah. Cinta dia pada Allah, cintanya kepada Rasulullah, sanggup dia korbankan jiwa raganya untuk Nabi Muhammad SAW. Kita nak macam itulah. Tapi payahlah tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita mungkin jauh dengan Rasulullah. Selawat pada Nabi pun jarang-jarang. Tak, apa yang Nabi suruh kita banyak lawan kadang-kadang. Kita banyak tinggalkan perkara yang Allah perintah dan Rasul perintah. Kita banyak menongkah arus mengikut kaedah ataupun zaman yang penuh fitnah, zaman kita sekarang. Kita boleh baca buka kitab Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Beli versi Melayu, tak erti Arab, beli versi Melayu. Pergi kat pustaka muda. Tak ada pustaka muda, pustaka tak apa nak muda. No, dekat Medan Gopeng. Tak ada, pergi kat Shopee. Dalam Shopee pun ada sekarang. Telaga Biru, laman web dia. Pergi cari buku tentang sirah para sahabat Nabi SAW yang sanggup mereka mengorbankan jiwa raga mereka untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada contoh yang terbaik kecualilah para sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua, mencintai Allah bukan mencintai Allah dan Rasul melebihi cinta mereka kepada benda lain bukan suatu yang mudah kerana godaan kebendaan tersebut. Berkasih sayang sesama manusia berpaksikan kerana Allah. Sayang pada suami kerana Allah, sayang pada isteri kerana Allah, sayang kepada anak-anak kerana Allah, semua kerana Allah. Sebab ada berita-berita ataupun orang mengadu, kadang-kadang ada seorang, contohlah saya berkecimpung dalam bab mengajar faraid ni atau bagi nasihat faraid kepada orang-orang. Ada seorang kawan saya mewakili isteri dia. Dia mengadu pada saya lah. Dia kata, mak dia ni semua harta bagi pada adik dia belaka. Saya tanya, kenapa dia bagi semua? Sebab dia anggap kami ni macam bukan anak dia. Macam seolah-olah anak dia seorang tu je anak dia. Buruk pun baik, baik pun baik. Tak, mana punya double standard mak. Betul semua tak? Dah mati dah mak dia, mati dah. Bayangkan harta semua tukar nama pada nama adik perempuan tersebut. Lepas tu dia kata, apa hukum Ustaz? Saya kata hukum yang pertama, hibah waktu dia hidup, itu hak dia. Nak bagi pada siapa? Hak dia. Cuma dalam mazhab kita Imam Syafi'i, tak adil, hukumnya makruh. Kalau menzalimi, cadangnya untuk membagi mereka berbalah, hukumnya haram. Tapi hibah itu tetap sah. Hibah sah, tapi hukumnya haram. Maka perbuatan mak saya ni macam mana? Nampak ke arah haram lah. Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hibah itu tetap sah. Sebab hibah ni tak perlu kepada dengan syarat dia mesti harta orang tersebut, orang tu mesti sihat walafiat dan sebagainya. Ada unsur mistik tak Ustaz? Wallahu a'lam, tak tahu. Ada orang yang kadang-kadang macam tu anggap unsur mistik, unsur lobby macam-macam lah. Tapi kita anggap benda zahir, perbuatan tersebut tidak bagus lah. Mendouble standardkan anak-anak kita. Pilih kasih. Tak boleh. Sakit hati anak kita minta Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, banyak juga orang Melayu kita ni, anak duduk dekat dengan dia. Duduk seharian, memang duduk rumah dengan kita. Anak tu, buruk semua anak tu. Anak yang balik 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, itulah intan payung, payung mah. Semua dia belaka. Anak duduk dengan dia, buruk semua dia. Sedangkan dia tak sedar waktu dia sakit, yang mana datang balik. Yang mana jengak dia, anak duduk dengan dia. Kencing berak dia susah, anak duduk dekat dengan dia. Yang duduk jauh, jarang-jarang. Tapi yang itulah, kalau balik, kambing panggang, ayam panggang, panggang belaka. Tapi yang dekat, ikan masing, ikan rebus, macam-macam. Ikan yang biasa-biasa. Bukan di ulu kinta,
di ulu kuang Allah SWT. Kalau ada jangan buat gitulah tuan-tuan sekalian. Jangan double standardkan anak-anak kita siang ke dia. Dia pun ada perasaan. Dia ada perasaan. Ada orang anggap banyak mak bapak ni anggap anak-anak derhaka, tapi ada juga mak bapak derhaka pun ada. Pada zaman Sayyidina Umar ada. Mak bapak derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, derhaka pada anak-anak dia sebab tidak beri didikan dan tidak beri kasih sayang sepatutnya kepada anak-anak ni, tak boleh. Yang keempat, memasakkan iman dalam diri agar tidak terjerumus dalam lembah kekufuran. Sama ada kufur nikmat atau kufur atas segala perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita yang ada nak rasa kemanisan iman ini, kita cubalah ikhtiar untuk buat tiga-tiga perkara tersebut, insya-Allah. Hadis seterusnya, riwayat daripada Al-Hakim daripada sanad Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, salasun, ada tiga perkara. Man kunna fihi hasabahu Allah hisaban yasira. Siapa menyai tiga perkara ini, nescaya akan dihisap oleh Allah dengan hisap yang ringan. Hisap ni perhitungan. Hisap ni juga matematik. Seorang pensyarah di UC Putra Malaysia, dia letak dekat pintu pejabat dia, matematiklah kamu sebelum kamu dimatematikkan. Hasibu anfusakum, hisaplah diri kamu sendiri sebelum kamu dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, wa adkhalahul jannah, dan Allah akan masukkan dalam syurga. Yang pertama, tu'tiya man haramak, kamu beri kepada sesiapa yang memutuskan hubungan dengan kamu. Dia tak baik dengan kita, kita bagi juga. Ini luar biasa. Sebab kita ni tuan-tuan sekalian, kalau kita baik dengan orang tu, ghalib, memang kita akan bagi. Cuba orang tu putuskan hubungan kita dengan dia, ataupun dia putuskan hubungan dia dengan kita, sama lah tu. Pastinya kita tak akan bagi kat dia dah. Kalau kita bagi bubur lambuk, selang sebelah rumah ni tak baik dengan kita, kita bagi jiran sebelah sana, tak bagi sebelah ni. Maka kata Nabi SAW, siapa yang mampu memberi kepada orang yang memutuskan hubungan, dia akan dapat hisab yang mudah. Kemudian kata Nabi lagi, wa ta'fu amman zalamak, kamu maafkan orang yang menzalimimu. Semua payah belaka ni. Yang pertama, orang putus silaturahim, kita susah nak bagi. Orang zalim pada kita, kita maafkan dia. Yang ketiga, wa tasilu man qata'ak, kamu menyambung hubungan kepada yang memutuskan hubungan denganmu. Ni melibatkan tali silaturahim sesama saudara kita, sama ada saudara sedarah ataupun saudara se-Islam kita. Rasulullah memberi ingatan kepada umatnya kaedah untuk mendapat hitungan hisab yang mudah. Sebab kita di akhirat nanti tuan-tuan sekalian, kata ulama, kita akan dihisab oleh Allah dengan dua cara hisab. Hisaban yasira, hisab yang mudah. Yang kedua, hisab yang payah. Hisab yang mudah ni maknanya Allah cek kita sekejap je, tak lama. Sebut nama Ali bin Abu. Mari Ali bin Abu. Buka buku catatan, belik-belik sikit, selesai. Jalan, terus. Macam kita ingat tak zaman PKPD dulu, PKP. Setiap jalan, setengah tepat nak pergi ke daerah, ada SJR, Sekatan Jalan Raya. Kalau polis tu rapat dengan kita, dia kenal kita. Saya mana? Depan mana? Bagai bawah, jalan. Cuba dia tak kenal kita. Main surat. Ni syarikat ni berfungsi lagi ke tak? Dia akan tanya kita. Macam kita hantar bantuan masa PKPD dulu, lebih 15 ekspedisi kita hantar bantuan. Banyak ke sana. Kita kumpul dana hampir 1,5 juta untuk hantar bantuan musim PKPD. Salah satu cara nak keluar berjalan. Kalau kata gitu, tidak. Cuma susah. Nak pergi mana nak keluar, kena pergi balai polis, minta surat. Antara yang paling susah sekali, di tol Bentung, itu paling payah sekali. Ebit Liu pun kena patah balik. Waktu tu kita baca waja'anna min baini aidihim saddan wa min khalfihim sadda. Baca pun ke tepi. Bayangkan 10 kenderaan ke tepi belaka. Sebenarnya kami tak boleh bagi ni, lalu ni. Sepatutnya cik kena patah balik. Saya kata tak boleh ejah ke? Sebab kita dah berhubung dengan pihak sana tu, nak hantar bantuan. Okey, cuba cek call, tengok. Ni yang panggil hisap yang payah. Dia nyusahkan kita. Susah kita. Kena call sana, tak angkat pula dah. Call kedua, tak angkat lagi. Letih kata. Kita kata dah, kita kena patah balik ni. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, orang sana call balik kita. Alhamdulillah, lepas. Tapi nak lepas tu letih lah kita. Sebab dia banyak tanya. Tempat lain mudah. Cameron Highland ada sebelum kita letak nak pergi ke Guru Mesang. Dia akan tanya ni. Okey, berapa kereta? 7.
7 beres. Semua sama, stiker sama. Okey, jalan. Selesai. Kita panggil hisab yang mudah. Kalau hisab yang payah, payahlah. Kita satu masa nanti Allah akan hitung satu persatu. Itu yang payah. Itu doa yang kita baca, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah kami dengan hisab yang mudah. Kemudian, ketiga-tiga perkara itu melibatkan hubungan sesama manusia dan ianya bukan mudah kerana seorang itu perlu menundukkan keegoan seseorang untuk melaksanakannya. Kena tunduk ego kita. Orang balah dengan kita maafkan dia. Kita pula ambil silaturahim dengan dia. Payah. Usaha dalam melakukan kebaikan akan mendapat pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla dengan syarat ia dilakukan dalam keadaan benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena buat gitulah, tuan-tuan sekalian. Perkara-perkara yang melibatkan hubungan sesama Islam kita ni. Akhir sekali, peringatan ke-28. Salasun munjiyatun. Hadis riwayat Abu Syekh daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Salasun munjiyatun khasyatullah ta'ala fis sirri wal alaniyah. 3 perkara yang akan melepaskan seseorang daripada terkena azab Allah. Yang pertama, takutkan Allah fis sirri, dalam masa waktu kita sunyi, duduk sorang-sorang. Maksudnya, sorang-sorang, orang tak nampak. Wal alaniyah, dan waktu terang-terang. Waktu depan orang. Depan orang kena takut pada Allah, duduk sorang-sorang pun kena takut pada Allah. Kata ulama, nak kenal kita ni siapa, kita tengok waktu kita duduk sorang-sorang. Nak kenal kita ni siapa, tengok waktu kita duduk sorang-sorang. Alone. Duduk sorang-sorang. Kita buat apa? Masih takut kepada Allah kah? Kalau tengok YouTube, tengok cerita mengarut kah? Depan orang mungkin tengok cerita uping-iping, boy. Tu je. Tapi belakang orang, habis benda kita tengok. Itu maknanya, kita spesies itu. Itu sebab hadirin mati Allah SWT, kadang-kadang YouTube ni kan, kita tengok cerita ceramah ustaz ni, keluar iklan. Iklan pula seksi. Kalau depan orang, Allah, kita tekan terus. Kalau seorang tengok macam mana? Allah, cantik nak. Contoh. Mana-mana kita. Contohlah mati Allah SWT keadaan yang perlu kita elak. Wal adlu fir ridha wal ghina. Adil ketika suka dan ketika marah. Wasalasun, dan bertengahan pada berpada-pada. Pada berbelanja di masa miskin dan kaya. Ada tertinggal matan kat situ mati Allah SWT. Wasalasun muhlikatun. Ada 3 perkara yang boleh membinasakan seseorang. Hawa muttaba', mengikut hawa nafsu. Kemudian tamak yang diikuti. Kemudian seseorang yang ujub dengan dirinya sendiri. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, 3 hadis ini menyatakan ataupun 3 perkara ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita agar kita menghindari perkara tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri ingatan kepada umatnya agar melakukan aturan-aturan yang terbaik dalam hidup mereka. Takutkan Allah di masa kita bersendirian atau terang-terang alam mencapai martabat ihsan. Begitu juga dengan memberi hukuman, perlulah dilakukan secara adil walau bagaimanapun perasaan kita di waktu itu serta tidak boros dalam perbelanjaan. Kalau kita jadi seorang qadi ataupun hakim atau menjadi seorang pemimpin, mesti adil ketika mana menjatuhkan hukuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan umatnya dengan tidak mengikut hawa nafsu yang disebut oleh ulama sebagai sekutu syaitan dalam menyesatkan manusia. Saya pernah nyatakan kepada tuan-tuan, beza nafsu dengan syaitan. Syaitan suruh kita buat jahat. Nafsu ni dia akan mencantikkan kejahatan yang kita nak buat. Contoh, kita minta rasuah. Setan kata minta rasuah. Dia tak bawa lesen tu. Mau minta RM100. Nafsu kata jangan 100. Nampak dia macam orang kaya. Minta 100.5. Nafsu ni dia akan mencantikkan lagi kejahatan yang orang buat. Baginda Nabi SAW juga turut berpesan agar sikap mazmumah yang dicela seperti tamak dan ujub agar yang dihindari dari wujud dalam diri kita masing-masing. Tamak, kita nak haloba pada benda yang bukan milik kita. Ujub, kita rasa diri kita lebih baik pada orang lain, itu ujub. Macam mana pula saya tengok dalam cermin, saya khabar saya lah orang paling kacak sekali, orang lain tak ada sekacak saya. Adakah itu namanya ujub? Kata sebahagian ulama, itu tidak termasuk. Memang manusia suka syok sendiri, mati Allah SWT. Yang ujub ni lain macam dia. Mari masjid dia paling awal sekali. Dia pun tengok tak ada orang lain mari. Tak ada orang yang macam saya kat sini. Sudah, yang tu ujub. Dia seorang diri dia. Dalam bab ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
Yang ni amalan yang dilakukan haba'an mansura, sia-sia je amalan yang telah dilakukan. Yang terakhir sekali, semua yang diingatkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis ini adalah melibatkan penyucian hati, tazkiyatun nafs, menyucikan hati. Cuma dalam matan hadis ini tuan-tuan ada yang bercampur, kita stop situ hadis situ. Saya akan bagi yang dia punya tasih hadis yang betul, terutama Allah SWT, sebab dia ke depan sangat. Tersilap susunan hadis tersebut. Masuk waktu tak? Ha? Akhir sekali hadirin Allah SWT sekalian, sedikit saya nak ulas tentang isu yang berlaku dekat Gaza. Apa yang penting sekali hadirin Allah SWT sekalian, tuan-tuan teruskanlah berdoa kepada Allah SWT. Usaha boykot satu benda yang boleh kita boykot, boykotlah. Ada seorang tadi, dia pemandu Grab. Dia kata, Ustaz, saya bawa Grab, orang tengok saya macam saya ni setan, kata dia. Kesian kat saya. Saya kata pada dia, tuan-tuan Allah, walaupun Grab itu tidak secara officially lah, dia menyokong Israel, tapi dia tu memang peminat Israel. Allah SWT. Jadi kita ada satu aplikasi namanya Misi. Bukan Misi Nurse tu, Misi. Yang telah dibuat oleh orang Melayu Islam kita. Tuan-tuan cubalah ikhtiar. Dekat Perak ada. Cuba daftar. Yang pemandu Grab, daftar. Dan dia tidak cas seperti mana Grab ataupun Food Panda cas. Tak. Dia bagi harga yang baik dan kita boleh dapat membantu. Semalam saja punya sale 200,000. Naik sale dia. 200,000 tu bukan dia dapat 200,000. Sale menggunakan aplikasi tersebut 200,000. Dan meningkat dan meningkat. Itu satu-satu kaedah. Dan jangan lupa satu lagi yang paling besar sekali, ar-rukuk tu. Rukuk cek. Yang mana tak sponsor pada Israel. Kalau tuan memang tak boleh. Kalau tak isap rukuk, mati. Cari yang tak sokong Israel. Cari yang tak sokong. Gudang garam sokong. Tak tahulah Made in Indo tu. Konoha. Tapi nak sebut tuan-tuan sekalian, kalau boleh, waktu sekarang lah kita berlatih untuk tak isap rokok. Contoh, macam ayah saya dulu, ayah saya kuat isap rokok. Bila dia berhenti drastik, sakit dia. Tuan-tuan jangan berhenti stop gitu, sakit. Slow. Landing tu slow. Dan jangan sampai sudah slow. Sampai sudah tak berhenti. Slow tak berhenti juga. Buat salah satu yang penyumbang paling besar, rokok paling besar. Cuba cek Marlboro ke, Dahir ke benda ke, cuba cek, carilah rokok daun yang boleh kita isap menggantikan. Ini jihad kita. Takkan tuan-tuan tak mampu nak berjihad dengan rokok daun? Ustaz pandai cakap, ustaz tak rasa. Memang tu, saya tak pernah isap rokok. Cuma nak sebutnya, ikhtiarlah tuan-tuan sekalian. Kita duk menangis semua, tengok cerita menangis, tengok YouTube menangis, orang kena bom. Tapi kita rokok menangis, tak isap rokok, ilak. Kita sedar ni kita menyumbang pada mereka. Ada kata ustaz tahu mana dia menyumbang? Dah ada data dia. Macam kita boykot makanan-makanan segera, McD ke dan sebagainya. Betul, dimiliki oleh orang Islam. Tapi banyak dihantar ke sana, tuan-tuan. Banyak dihantar ke sana. Dan kita tahu duit yang banyak dihantar tu ke arah mana digunakan. Maka kita makanlah burger-burger yang kawan-kawan kita jual tepi jalan. Lebih sedap dan lebih murah dan lebih sedap lah tu lah. Boleh kata lebih sedap. Dan insya-Allah 25 hari bulan nanti kita peringkat negeri Perak, NGO negeri Perak ni akan bergabung untuk buat himpunan solidariti semarak perjuangan Palestin pada 25 hari bulan. Jadi saya jemputlah tuan-tuan sekalian. Bulan ni 25 hari bulan, tunggu iklan rasmi kami malam ni di mesyuarat sekali lagi untuk kita tentukan tempat. Ada 2 tempat sekarang ni. Untuk ditentukan. Jadi kita harap dapatlah kita kumpulkan seramai mungkin yang datang bersolidariti untuk kita menunjukkan diri kita. Bukan sekadar tunjuk perasaan. Ada orang tunjuk, subuh tak semayang. Jadi kita buat biar kita kenal dengan ilmu dan kita buat kerana kasih kita kepada saudara kita di Palestin sana insya-Allah. Minta maaf kalau saya terkasar bahasa tersilap bicara dengan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.